Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Uh, Pertama saya mohon maaf atas masalah teknikal yang berlaku. Ya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama saya mohon maaf atas masalah teknikal yang berlaku. Sebab saya ingatkan semuanya dah berjalan tetapi ada masalah teknikal. Rupanya live belum lagi berlangsung. Jadi saudara fillah, insya-Allah pada hari ini, pagi ini, saya akan cuba membentangkan kepada saudara-saudara pendengar berkenaan dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana Nabi Ayub alaihissalam menghadapi musibah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ia membantu kefahaman kita terhadap kisah Nabi Ayub dan kita boleh melihat satu sudut pandang yang lebih teliti berkenaan kisah Nabi Ayub supaya kita tidak menuduh baginda tentang dengan dakwaan-dakwaan yang tidak betul sebagaimana yang didakwa oleh kitab-kitab suci ataupun kitab-kitab yang ada dalam kalangan orang Kristian dan orang Yahudi. Jadi kisah Nabi Ayub alaihissalam, tuan-puan, jika suara saya tidak jelas kedengaran, mohon tuliskan pada ruangan komen supaya saya perasan suara saya kedengaran ataupun tidak. Okey, kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam Al-Quranul Karim. Jika kita perhatikan dalam Al-Quran, nama Nabi Ayub alaihissalam hanya disebut sebanyak 4 kali sahaja dalam Al-Quran, iaitu pada 4 surah. Surah yang pertama adalah surah An-Nisa pada ayat yang ke-163. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat yang ke-84. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-83 hingga 84. Surah Sad ayat yang ke-41 hingga 44. Maka kali ini kita akan tengok satu persatu apakah yang disebut oleh Al-Quranul Karim tentang Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama dalam surah An-Nisa. Firman Allah, inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi yang diutuskan kemudian daripadanya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq. Dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub serta nabi-nabi keturunannya. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Dan Nabi Isa wa Ayyub dan Nabi Ayub. Di sini Nabi Ayub disebut dalam surah An-Nisa. Wa Harun wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman. Wa atayna Dawud zabura. Dan kami juga telah berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Ini kita dapati Allah menyebut nama-nama Nabi yang ada dalam surah An-Nisa dikepilkan bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kerana apa? Kerana nabi-nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ini semuanya mereka mendapat wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan dalam surah An-Nisa. Sekarang kita beralih pula apa yang disebut dalam surah Al-An'am. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat yang ke-84, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub.
Dan kami telah kurniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lahu di sini merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Anaknya Ishaq. Wa Yaqub, dan cucunya Yaqub. Kullan hadaina, tiap-tiap seorang daripada mereka kami telah berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nabi Nuh juga kami telah berikan petunjuk dahulu sebelum itu. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman, dan dari keturunan Nabi Ibrahim itu adanya nabi-nabi yang lain, iaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, wa Ayyub, dan Nabi Ayyub, wa Yusuf wa Musa wa Harun, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami memberi balasan kepada mereka yang berusaha supaya baik amal perbuatannya. Okey, itu pada surah Al-An'am. Kita beralih pula pada surah berikutnya, iaitu surah Al-Anbiya. Dan kita dapati ada sedikit perbezaan bentuk ayat yang terdapat dalam surah Al-Anbiya jika nak dibandingkan dalam surah An-Nisa dan surah Al-An'am. Dalam surah An-Nisa dan surah Al-An'am, ayat itu hanya menyebut tentang Nabi Ayyub alaihissalam sekali lalu sahaja, sepintas lalu. Berbanding dalam surah Al-Anbiya kita dapati adanya cerita yang bakal dipaparkan dalam ayat dalam surah Al-Anbiya itu pun menerusi 2 ayat sahaja. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, wa ayyuba idh nada rabbahu, dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayyub alaihissalam ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, anni massaniyaddur, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, sedang engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur, dan maka kami perkenankan doa permohonannya, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya, serta kami kurniakan wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina, serta kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan seganda lagi ramainya sebagai satu rahmat daripada kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami supaya bersabar dan mendapat balasan yang baik. Ini kisah Nabi Ayyub alaihissalam dan surah Al-Anbiya. Kita hanya sedang menyenaraikan apakah ayat-ayat yang sedang menceritakan tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Nanti kita akan huraikan satu persatu ayat ini, mudah-mudahan difahami dan ada manfaat yang bakal kita peroleh bersama. Dalam surah Sad, Nabi Ayyub disebut lagi sekali, cuma apa yang dapat kita perhatikan dalam surah Sad, Nabi Ayyub diceritakan dengan lebih terperinci berbanding kisah yang dikumandangkan dalam surah Al-Anbiya, iaitu menerusi ayat yang ke-41, wadhkur abdana Ayyub, dan ingatkanlah peristiwa hamba kami, iaitu Nabi Ayyub, iznada rabbahu, ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, anni massaniyas syaitanu binusbin wa azab, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan hasutannya semasa aku ditimpa kesusahan dan azab seksa penyakit. Urkud birijlika, maka kami kabulkan permohonannya serta kami perintahkan kepadanya, hentakkanlah bumi dengan kakimu. Hadza mughtasalun baridun wa syarab, setelah ia melakukannya maka terpancarlah air, lalu kami berfirman kepadanya, ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum bagi menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin. Okey. Cerita ini dalam surah Sad, cerita yang menyebut tentang Nabi Ayyub ada pada 4 ayat. Dia bukan pada 2 ayat sahaja. Kemudian diteruskan lagi pada ayat yang ke-43, wa wahabna lahu ahlahu, dan kemudiannya kami kurniakan lagi kepadanya keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum, dengan sekali ganda ramainya, rahmatan minna, sebagai satu rahmat daripada kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nurina Zarin, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pertemuan kita pada pagi ini. Wa dzikra li ulil albab, supaya ia menjadi satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna, supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malam. Dan firman Allah, wa khudh biyadika dhighsan,
fadrib bihi wa la tahnath. Dan kami perintahkan lagi kepadanya, ambillah dengan tanganmu seikat jerami. Nanti kita akan bincangkan apa maksud seikat jerami yang disebut dalam terjemahan, tetapi saya sendiri pun tidak pasti apa maksud jerami, tapi yang saya tahu dirthan itu saya tahu maksud dirthan dalam bahasa Arab. Tapi jerami itu mudah-mudahan ia seiring dengan kalimah dirthan yang diterjemahkan. Okey, fadrib bihi wa la tahnath. Okey, di sini disebut kemudian pukullah isterimu. Okey, dengannya. Dan janganlah engkau merosakkan sumpahmu itu. Wala tahnath. Inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Ia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan ibadatnya. Okey, baik. Bila kita amati balik, ada 4 surah sahaja yang menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam, dan Nabi Ayub hanya disebut 4 kali sahaja. 2 surah hanya menyebut Nabi Ayub dikepilkan bersama dengan nabi-nabi yang lain, iaitu pada surah An-Nisa dan surah Al-An'am. Tetapi berbanding dalam surah Al-Anbiya dan surah Sad ada cerita tentang Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub dalam surah Al-Anbiya hanya diceritakan pada 2 ayat sahaja. 2 ayat sahaja. Berbanding dalam surah Sad hanya 4 ayat sahaja. Maka untuk mentafsirkan kisah Nabi Ayub ini, memadai sebenarnya untuk kita ambil pedoman daripada Al-Quranul Karim tanpa kita merujuk kepada rujukan yang tidak sahih. Kerana kita akan dapati kisah Nabi Ayub sangat terdedah dengan riwayat-riwayat Israiliyat. Ada cerita yang macam-macam bentuk tentang Nabi Ayub AS. Okey. Mubahamat kisah Nabi Ayub AS. Setelah kita baca makna tadi, makna secara literal, kita dapati Al-Quran ada membiarkan beberapa point, beberapa perincian tentang kisah Nabi Ayub AS yang kita sebut sebagai mubahamat. Apa itu mubahamat? Mubahamat ini adalah perkara yang samar tentang kisah Nabi Ayub AS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang dijadikan mubahamat, yang dijadikan perkara yang samar dalam kisah Nabi Ayub AS, yang pertama adalah nasab keturunan. Sebab nanti ada dalam riwayat-riwayat yang lain yang cuba memanjangkan kisah Nabi Ayub AS. Sebagai contoh, saya boleh tunjukkan kepada saya rasa tuan-puan, kalau ada ruang untuk akses tulisan dalam bahasa Arab, ini ada buku tentang Qasas Al-Quranil Karim. Dalam Qasas Al-Quranil Karim, buku ni sangat tebal. Buku ni sangat tebal. Dia cuba menceritakan satu persatu kisah-kisah bagi yang ada dalam Al-Quranul Karim. Cuma kisah itu perlu disaring balik. Sebab barangkali ia terdedah kepada riwayat-riwayat yang kita tidak tahu mana sumbernya. Ada yang mengatakan nasab keturunan Nabi Ayub AS ini pada banyak tempat, pada nabi-nabi tertentu. Antaranya mereka mengatakan Nabi Ayub AS ini merupakan keturunan daripada Nabi Lut AS. Kan? Saya cuba sahkan daripada riwayat yang dibentangkan dalam beberapa kisah, dalam beberapa riwayat. Okey. Iaitu mereka letakkan kisah Nabi Ayub ini setelah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Selepas habis saja kisah Nabi Yusuf alaihissalam, mereka letakkan cerita Nabi Ayub alaihissalam. Padahal bila kita cermati balik dalam surah daripada surah An-Nisa, yang ada dalam ini, dalam surah An-Nisa ini, kita dapati Nabi Ayub, selepas Nabi Ayub adanya disebut Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Tetapi kita akan dapati dalam surah An-Nisa ini, susunan ini bukannya ingin menunjukkan tentang susunan para nabi. Kan? Sebab disebut Isa dahulu, baru sebut Nabi Ayub, baru sebut Yunus, baru sebut Harun, baru sebut Sulaiman. Jadi kalau kita perhatikan pada sudut sejarah, Nabi Sulaiman, Nabi Daud adalah sebelum Nabi Isa AS. Kan? Jadi itu pada sudut sejarah. Maka kita dapati dalam surah An-Nisa bukanlah ada cubaan untuk menyusun, bukannya sebagai menyusun turutan para Nabi SAW. Tapi berbanding dalam surah Al-An'am, okay, disebut Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun.
barangkali ini adalah satu isyarat bahawa beginilah penyusunan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Okey, baik. Artinya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah sebelum di sini disebut Nabi Daud, Nabi Sulaiman sebelum Nabi Ayub. Kan? Jadi di sini barangkali dia terdedah sedang menunjukkan tentang bahawa inilah turutan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tapi belum tentu, kerana waw di sini boleh jadi dia hanya sekadar nak menunjukkan dan. Itu semua Nabi. Kan? Itu semua orang yang kami bagi petunjuk. Dia tidak semestinya menunjukkan pada penyusunan. Tapi boleh kita dapati lagi dalam surah Al-Anbiya, Nabi Ayub didedahkan kisahnya selepas disebut tentang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman pada surah Al-Anbiya. Begitu juga pada surah Sad. Disebut dahulu tentang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Maka kita dapat saksikan bahawa Al-Quran tidak menjelaskan Nabi Dawud, Nabi Ayub ini turutannya di mana. Okey. Jadi ini kita katakan ini termasuk dalam mubahamat, melainkan bila ada hadis yang menyokong ataupun meriwayatkan tentang hal itu. Okey. Perkara mubahamat yang ada dalam kisah Nabi Ayub AS yang pertama nasab keturunan. Yang mana kita dapati dalam kisah yang diriwayatkan dalam banyak kitab tafsir, mereka katakan dahulu adanya Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub ini dia ada kembar. Kembar Nabi Yaqub namanya Is katanya. Dan Nabi Yaqub dan Is ini masing-masing berpisah. Maka Nabi Yaqub diperintahkan untuk pergi ke satu negara, namanya negara Palestin. Tetapi berbanding Is diperintahkan untuk pergi ke satu tempat namanya Aram. Aram ni berada di bumi Iraq. Dan mereka bincang satu persatu ni macam mana boleh adanya keturunan Nabi Ayub AS. Tetapi Al-Quran Karim langsung tidak menjelaskan tentang itu. Lalu kalau kita dapati mereka ada katakan Ayub ni bila kita sebut nasab keturunannya, Ayub bin Amwas bin Tarikh bin Rum bin Is bin Ishaq. Jadi daripada keturunan Is, daripada keturunan Ishaq. Itu yang disebut dalam huraian tentang kisah Nabi Ayub. Tetapi kita katakan ini adalah mubahamat. Al-Quran tidak pernah menjelaskan kenapa kita cari kerja buat kerja ni. Ataupun kalau ada pun usaha untuk membuat kerja ini, kita katakan itu adalah kebarangkalian, belum ada dalil yang menunjukkan itu adalah tetap ataupun betul sepenuhnya. Maka kita katakan barangkali betul, barangkali salah. Riwayat yang disebut tentang nasab keturunan. Kemudian ada lagi menyebut tentang zaman diutuskan Nabi Ayub. Nabi Ayub diutuskan bila? Al-Quran tidak menjelaskan hal itu. Kemudian kaum Nabi Ayub ada menjelaskan Nabi Ayub tinggal pada kaum yang sekian. Ada yang menjelaskan tentang tempat tinggal. Itu semuanya mubahamat. Umur ketika diutuskan Nabi Ayub, umurnya berapa ketika diutuskan tidak dimaklumkan. Begitu juga umur baginda ketika baginda wafat. Tidak dimaklumkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Azlina Abdul Aziz. Mudah-mudahan kita semua selamat dan mudah-mudahan puan dan sekeluarga sihat hendaknya. Okey, kemudian kita sebut lagi bilangan anak. Bahkan ada riwayat lain yang cuba menghuraikan berapakah bilangan anak Nabi Ayub AS. Ada juga yang cuba mengutarakan apakah nama nama isteri Nabi Ayub. Ada yang mengatakan namanya Rahmah, kan? Ada diceritakan pula nama anak Nabi Ayub. Dan kita dapati ini semua adalah mubahamat yang mana Al-Quran diamkan. Bilangan harta Nabi Ayub ada diceritakan juga. Punca musibah, macam mana pula Nabi Ayub ni boleh datang musibah ini, ada diceritakan macam mana syaitan ataupun iblis cuba untuk menggoda Nabi Ayub AS. Kerana Nabi Ayub AS ini bila dikurniakan harta yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ayub AS buat apa? Nabi Ayub dia tak akan makan melainkan setelah diberikan kepada fakir miskin. Itu yang disebut dalam huraian tentang kisah Nabi Ayub. Tapi Al-Quran mendiamkan hal itu. Ada disebut lagi jenis penyakit Nabi Ayub. Kemudian perincian kehilangan harta dan keluarga. Macam mana boleh hilangnya harta? Semoga diberkati semuanya. Dan macam mana pula hilangnya keluarga Nabi Ayub AS. Ada ceritakan macam mana ahli keluarga Nabi Ayub pernah pergi satu bukit dan bukit itu ditakdirkan oleh Allah jatuh menghempak mereka semua lalu semuanya mati. Tapi
itu perincian tentang hal itu tidak diceritakan dalam Al-Quran. Okey, ada lagi dialog Nabi Ayub alaihissalam bersama rakan-rakan. Kerana Nabi Ayub ditimpa dengan penyakit yang sangat dahsyat, maka rakan-rakan mencerca Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Al-Quran tidak menyatakan perincian tentang penyakit. Macam mana pula Nabi Ayub boleh berselisih dengan isteri baginda? Perincian tentang macam mana Nabi Ayub alaihissalam diberi penawar oleh Allah. Kemudian perincian pula macam mana ahli keluarga boleh pulang semula ke pangkuan Nabi Ayub alaihissalam. Semua ini tidak dinyatakan. Maka bagaimana untuk kita mengerungkai kisah-kisah yang diibhamkan dalam Al-Quran, kisah-kisah yang disamarkan dalam Al-Quran, kita mahu atau tidak perlu kembali kepada Al-Quranul Karim ataupun hadis ataupun riwayat yang sahih. Bukannya kita kembali kepada riwayat Israiliyat yang dibentangkan. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini insya-Allah kita akan lihat bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam bila disebut oleh Allah supaya kita mengambil pelajaran daripadanya, supaya kita ini makin sabar dengan ujian yang Allah kurniakan. Bukannya supaya kita ni diseronokkan dengan cerita sahaja. Bukannya ia sekadar menjadi haluan telinga, bukan. Tapi ia adalah wadhikra lil abidin. Dia menjadi peringatan kepada orang yang beribadat, wadhikra li ulil albab. Bukan sekadar orang yang beribadat, begitu juga orang yang ada akal, ulil albab, mereka mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Okey, baik. Kita cuba huraikan kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya ada menyebut tentang Nabi Ayub alaihissalam pada ayat yang ke-83 hingga ayat yang ke-84. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhur. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub. Di sini dia tidak sebutkanlah peristiwa dalam Al-Quran, tidak disebut wadhkur. Tapi huraian tafsir saja merungkaikan itu sebutkanlah peristiwa. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Wa ayyub iznada rabbahu, ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, anni massani yadhur, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, ataupun lebih baik jika kita terjemahkan aku ditimpa dengan dur. Kan? Dur. Apa itu dur? Nanti kita akan cuba huraikan. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain. Okay, doa Nabi Ayub alaihissalam bila sebut wa ayyuba, ada yang mentakdirkan itu artinya sebutkanlah peristiwa tentang Nabi Ayub. Dan siapa kena sebut cerita ini? Di sini tidak dinyatakan adakah Nabi Muhammad seorang, walaupun pada ketika itu ia merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sekarang kita boleh luaskan lagi. Ingatlah kisah Nabi Ayub itu bukannya merujuk kepada Nabi Muhammad sahaja, tapi semua orang yang sedang ditimpa musibah, maka ingatlah kisah Nabi Ayub. Sebab itu dalam Al-Quran tidak dinyatakan wadhkur ya Muhammad. Al-Quran tidak menyebut ya Muhammad, tetapi huraian tafsir saja yang menyebut ya Muhammad. Okey, itu disebut wa ayyuba. Idnada rabbahu, bilakah Nabi Ayub alaihissalam memanggil Tuhannya ataupun merayu kepada Tuhannya, iaitu setelah Allah ujikan Nabi Ayub alaihissalam dengan dur. Sebab kita dapati dalam doa beliau itu disebut anni massani yadhur, aku telah pun ditimpa dengan dur. Maka di sini ada huraian apakah maksud dur. Dur ia boleh merujuk kepada semua perkara yang buruk, sama ada pada sudut keadaan yang buruk, ataupun dari sudut harta, kefakiran, ataupun dari sudut kesakitan yang ada pada badan. Jadi dia tidak semestinya merujuk kepada dur ini penyakit. Boleh jadi dur ini merujuk kepada kehilangan harta, merujuk kepada buruknya keadaan semasa, boleh jadi merujuk kepada buruknya keadaan badan baginda alaihi salatu wassalam. Maka kita dapati dalam ayat ini disebut dur, boleh jadi juga kerana sikitnya ilmu ketika itu, sikitnya kesihatan, ataupun sempitnya kelebihan yang ada. Maka sebab itu disebut dur. Dur ini adalah kalimah yang umum. Berbanding kalimah dar. Dar berbaris atas, dar. Dar ini dia adalah lawan kepada manfaat, naf'an. Dalam Al-Quran kita akan dapati kalimah dar berbaris atas itu semuanya dikepilkan sekali bersama naf'an.
Lawannya adalah naf'an, benda yang bermanfaat. Jadi benda dhar adalah benda yang mudaratkan. Tapi dur adalah perkara, semua perkara yang buruk sama ada dari sudut segala aspek. Jadi di sini dur diumumkan. Dan begitulah Nabi Ayub alaihissalam dalam berdoa kepada Allah, sikap baginda sangat zuhud. Maksudnya dia tidak menyatakan, baginda tidak menyatakan Tuhanku sembuhkanlah penyakitku, bukan begitu. Tuhanku datangkanlah balik hartaku yang hilang. Murahkanlah rezekiku. Tetapi yang disebut anni massani abdur. Aku telah ditimpa dengan ujian. Kan? Begitu saja kata Nabi Ayub, dan sambungan doa Nabi Ayub ini okey. Baik, dalam Al-Quranul Karim bila diceritakan tentang dur, selalunya dur ini Allah kaitkan dengan kasyif. Allah lah sahaja yang boleh menyelesaikan masalah dur yang ada pada manusia. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-An'am, wa in yamsaskallahu bidur. Kalau datang kepada kamu dur, maka fala kashifalahu illahu. Tidak ada yang boleh menghilangkannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada lagi dalam surah Al-Isra, fala yamlikuna kashfad-durri ankum. Mereka tidak dapat untuk membuang kejahatan ataupun keburukan yang menimpa kamu, dan mereka tidak boleh ubahnya. Itu dalam surah Al-Isra. Makanya kita katakan dar lawannya manfaat. Dar iaitu mudarat, tapi dur ini adalah lebih umum daripada dar. Jadi dalam surah ini, dalam surah Al-Anbiya, tidak dinyatakan apakah yang berlaku kepada Nabi Ayub, cuma Nabi Ayub sedang diuji dengan ujian yang dahsyat. Lalu Nabi Ayub ini berdoa, anni massani ad-dur. Okey. Kemudian apa kata Nabi Ayub? Sebagai adab Nabi Ayub bersama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub menggunakan sambung dengan ayat wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah sahajalah yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Ini satu bentuk tawassul. Tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala iaitu Arhamur Rahimin ataupun sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi sifat Allah Ar-Rahman ataupun Arhamur Rahimin adalah antara sifat yang disebut paling awal dalam Al-Quranul Karim, iaitu daripada kata dasar rahmah jugalah, Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini adab Nabi Ayub alaihissalam ketika berdoa, tidaklah meminta ya Allah selesaikan masalahku sekarang, bukan, tapi sebut aku ditimpa bencana, aku ditimpa ujian, maka engkau ini Maha Pengasih. Sebab betapa halusnya doa Nabi Ayub sehingga disebut Nabi Ayub ini sangat segan untuk meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibaca dalam riwayat yang lain, riwayat yang kita kata sumbernya tidak jelas. Bila sumbernya tidak jelas, ada baiknya kita letak tepi dahulu. Tetapi barangkali ia membantu kefahaman kita bagaimana Nabi Ayub ini sangat tekun, sangat segan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan Nabi Ayub alaihissalam diberi oleh Allah dengan nikmat yang sangat banyak. Anak yang ramai, isteri yang cantik, harta yang banyak, dan ini berlaku selama 70 tahun. Dan oleh kerana dalam tempoh ini Nabi Ayub ini dilihat sangat menjaga kebajikan orang sekeliling baginda, maka iblis merasa cemburu dan iblis cuba datangkan ujian dengan meminta kepada Allah, ya Allah bolehlah kalau Nabi Ayub ini diberi harta, memang dia boleh nak jadi orang bersyukur, itu semua orang boleh. Maka cuba timpakan hilangnya harta sekejap. Maka berlakulah kebakaran di rumahnya, dan akhirnya Nabi Ayub tenang menghadapi ujian itu, dan iblis meminta lagi kepada Allah, okey baik, harta yang hilang ini itu semua orang barangkali boleh menghadapinya. Hadapkanlah kepada Nabi Ayub alaihissalam ini dengan kehilangan anak. Maka anak baginda dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ayub dengan tenang dia kata, Allah ini yang memberikan, maka dia berhak untuk ambil balik. Maka iblis masih lagi tak puas hati, minta dengan Allah Ta'ala, okey anak hilang bolehlah. Sekarang ni ujikan dengan penyakit. Uji dengan penyakit, Nabi Ayub masih lagi boleh bertahan, dan dikatakan penyakit ini bertahan pada Nabi Ayub AS selama 7 tahun. Maka Nabi Ayub pernah memberitahu kepada isteri baginda,
apa hak aku untuk minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan Allah telah kurniakan kepada aku selama 70 tahun. Maka ujian ini hanya 7 tahun, sangat sedikit berbanding 70 tahun. Maka dia sangat segan untuk minta daripada Allah. Maka sebab itu doanya begini saja, anni masaniyadhu wa anta arhamur rahimin. Itu riwayat yang diceritakan tentang Nabi Ayub, tapi kita katakan sandarannya tidak jelas. Maka ada baiknya kita letak tepi dulu. Bila sandaran tidak jelas, ada baiknya kita letak tepi dulu ceritanya. Cerita yang diriwayatkan daripada sandaran yang tidak jelas, ada baiknya kita utamakan dengan sandaran yang jelas. Sebab sandaran yang tidak jelas, tuan-puan akan dapati dia ada banyak versi. Sekejap ada versi begini, bukan penyakit. Kan? Kalau penyakit pun penyakit apa? Kusta ke sebagainya. Kan? Kemudian yang tinggal, ada yang kata tinggal hati dan lidah sahaja. Ada yang kata tinggal kerangka tulang sahaja. Jadi kita akan dapati banyak versi tentang hal ini. Maka ada baiknya kita letak tepi dahulu. Kita utamakan riwayat yang sedia ada, itu Al-Quranul Karim, nas yang paling sahih. Kemudian hadis yang sahih. Mudah-mudahan ini membantu kefahaman kita tentang Nabi Ayub AS. Okey. Rentetan daripada doa Nabi Ayub AS dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya banyak ceritakan tentang para nabi. Tapi babak Nabi Ayub AS disebut dalam 2 ayat sahaja. Maka firman Allah sebut fastajabna lahu. Maka kemudiannya kami perkenankan doa permohonannya. Maka itulah kita katakan sejak yang berlaku, sejak penyakit yang menimpa Nabi Ayub AS, Nabi Ayub hanya bersyukur saja dengan apa yang menimpa baginda. Apa yang menimpa baginda. Dan baginda segan untuk minta daripada Allah untuk selesaikan daripada masalah penyakit kerana itu ujian yang sangat sekejap. Bahkan bila diuji dengan nikmat, Nabi Ayub okey saja dengan diuji dengan nikmat selama 70 tahun. Ini bila diuji dengan penyakit, kan? Kenapa pula Nabi Ayub nak minta untuk dilepaskan daripada penyakit? Begitulah umpamanya. Maka begitulah juga dengan kita, mungkin kita boleh ambil pedoman daripada kisah Nabi Ayub ini. Nabi Ayub AS tidak diman. Pernah atau tidak bila kita diuji dengan nikmat, tapi kita minta, ya Allah, ni nikmat ni adalah ujian yang sangat besar, tariklah balik. Kan? Tidak pula kita tergamak untuk berdoa begitu. Tapi berbanding bila kita diuji dengan penyakit, dengan senang hatinya kita minta dengan Allah, ya Allah, lepaskanlah penyakit yang ada pada aku. Maka adab yang disebut oleh Nabi Ayub AS, sebagaimana baginda tidak meminta untuk ditarik balik nikmat, begitulah juga bila diuji dengan penyakit. Itu riwayat yang kita katakan yang tidak ada sandaran yang jelas. Maka Al-Quran disebut bentuk begini, nak katanya Nabi Ayub doanya sangat santun. Doanya simple, ringkas. Sedangkan dia menghadapi kesulitan. Fastajabna lahu, maka kami perkenankan doa permohonannya. Apa doanya? Daripada itu dipahami daripada hati Nabi Ayub, kalaulah ini penyakit ini hilang daripadanya, engkau ini Maha Pengasih ya Allah. Maka kami perkenankan doa baginda, doa Nabi Ayub. Lalu fakashafna ma bihi min dur. Lalu kami hapuskan penyakit yang menimpa baginda alaihi salatu wassalam. Kemudian kita katakan tadi dur, dia boleh diterjemahkan dengan banyak maksud sebab dia bentuk yang umum, bukan sahaja pada penyakit, tapi boleh juga pada harta, boleh juga pada anak-anak. Maka Allah sambung balik dalam ayat surah Al-Anbiya yang ke-84 ini, wa atainahu ahlahu, dan kami kurniakan kepadanya keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum, dengan seganda lagi ramainya, rahmatan min indina. Dan ini semua berlaku apa? Sebab apa? Ini adalah rahmat daripada kami. Ini doa rahmatan ni kata akar bagi kalimah arhamur rahimin tadi. Kerana kasih sayang kami kepada yang ada, maka kami berikan balik ataupun kami kurniakan keluarga kepada Nabi Ayub dan seganda lebih ramai daripada itu. Wa dzikra lil abidin. Dan cerita ini dia adalah sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang beribadat ataupun orang-orang yang taat. Maka tuan-puan, dalam situasi kita yang semasa ini, kita ada dalam kalangan kita menghadapi kesulitan yang kita sebut sebagai dur. Kan? Ada yang berantai kesulitan tu oleh kerana daripada tak mampu untuk mencari harta ataupun oleh kerana daripada penyakit yang menimpa diri. Kemudian dia berantai menjadikan dia tak dapat mencari nafkah. Kemudian daripada nafkah itu berlaku pula masalah dengan ahli keluarga yang lain. Ada ahli keluarga yang tinggalkan dia dan sebagainya.
Kan? Maka pedoman yang baik untuk orang Muslim diambil pedoman daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Pada 2 ayat dalam surah Al-Anbiya ini sangat memadai untuk menjadi peringatan kepada kita yang disebut sebagai wadhikra lil abidin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita beralih pada kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Sad. Kita akan dapati dalam surah Sad, kisah Nabi Ayub ini lebih terperinci berbanding dalam kisah dalam surah Al-Anbiya. Yang mana boleh kita katakan juga ini adalah tafsiran kepada kisah Nabi Ayub yang ada dalam surah Al-Anbiya, yang kita sebut dalam surah Al-Anbiya wa ayyuba. Tetapi dalam surah Sad disebut wadhkur abdana Ayub. Maksudnya tafsiran bagi dalam surah Al-Anbiya wa ayyuba artinya wadhkur abdana Ayub, dan ingatkanlah peristiwa hamba kami iaitu Ayub alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalimah abdana, hamba kami, adalah kalimah yang besar, kalimah yang agung. Bila seorang makhluk itu, manusia itu disebut oleh Allah sebagai abdi ataupun abduna ataupun abdana, itu adalah gelaran yang sangat hebat yang Allah berikan. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Isra, subhanallazi asra bi'abdihi. Kalimah abdihi itu adalah kalimah yang agung yang Allah kurniakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam surah Al-Isra tidak dinyatakan nama Muhammad. Tapi Nabi Ayub alaihissalam dalam surah ayat yang ke-41 dalam surah Sad disebut gelarannya adalah hamba kami. Itu adalah tanda pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayub ni betul-betul hamba yang beribadat. Yang kita sebut tadi dzikra lil abidin. Ayub termasuk dalam abidin yang disebut tadi. Okey. Iznada rabbahu, ketika Nabi Ayub meminta ataupun memanggil Tuhannya, anni massaniyas syaitan. Aku telah pun ditimpa dengan syaitan. Apa yang menimpa aku daripada syaitan ni? Binusbin, dengan nusbin yang disebut sebagai kesusahan, wa azab, dan azab seksa penyakit. Okey. Sebenarnya kalimah nusbin ada beberapa huraian tentang kalimah nusbin. Ada yang mengatakan penyakit ataupun kesusahan yang menimpa badan. Maka bila kita katakan ayat ini, barangkali dia sedang mentafsirkan ayat yang ada dalam surah Al-Anbiya, anni massaniya syaitan binusbin wa adab. Jadi doa yang disebut oleh Nabi Ayub, anni massaniya dhur, huraiannya adalah syaitanu binusbin wa adab. Kan? Tapi macam mana pula ditimpa dengan syaitan? Maka sebab itu dalam riwayat Israiliyat ataupun riwayat yang tidak ada sandaran yang jelas, mereka mengatakan syaitan ini yang sedang mendatangi Nabi Ayub setiap hari membisikkan perkara supaya Nabi Ayub ini putus asa. Bermula daripada kehilangan harta, kemudian kehilangan anak, kemudian penyakit. Hari-hari syaitan ini datang kepada Nabi Ayub untuk menggoda Nabi Ayub, sebagaimana yang berlaku juga kepada Nabi Adam AS. Kan? Itu kisah yang disebut yang mana kita katakan sandarannya tidak jelas. Adapun azab, wa'adab dan azab seksa. Kata Qatadah radhiyallahu an, Qatadah berkata azab ini adalah hilangnya harta dan keluarga. Sebab setengah orang untuk ditimpa penyakit itu tidak ada masalah. Tapi bila keluarga mula tinggalkan dia, harta mula tinggalkan dia, itulah satu bentuk penyiksaan yang sangat dahsyat. Sebab itu kita disarankan untuk sentiasa juga berdoa supaya dielakkan daripada penyakit ataupun penyakit malas ataupun penyakit tua, yang mana nanti tuanya itu kita risau ia mendatangkan azab kepada kita. Azab yang macam mana? Azab yang kita katakan hilangnya keluarga. Sakit tapi keluarga tidak ada di sisi kita. Iaitu na'udzubillah. Okey. Di sini jadi kenapa Nabi Ayub AS menyalahkan syaitan dalam hal ini? Okey, ini dalam huraian yang disebut oleh Syekh Abdul Fattah Salah Al-Khalidi. Beliau mengatakan ini adalah adab Nabi Ayub AS. Sedangkan penyakit yang menimpa baginda ataupun harta yang hilang yang menimpa baginda, keluarga yang hilang yang menimpa baginda, itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidaklah pula Nabi Ayub menyalahkan Allah. Ini juga adalah salah satu cara untuk kita membetulkan fahaman orang Kristian ataupun orang Yahudi tentang Nabi Ayub AS. Orang Kristian dan orang Yahudi dalam riwayat mereka ada mengatakan Nabi Ayub pernah menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal para nabi, sikap mereka sangat akur dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini sebab itu disebut syaitan kerana penyakit ini
betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi adab sebagai adab kita tidak mengatakan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu bentuk yang mana sebagaimana yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam sekalipun, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah Taala yang sembuhkan aku, kan? Dinisbahkan kepada Allah Taala tu ketika menyembuhkan baginda. Tapi apabila baginda sakit tidak disebut wa idza amradtani, apabila engkau sakitkan aku, tidak. Jadi perkara yang negatif mereka tidak pernah sandarkan kepada Allah, tapi perkara yang positif baru sandar kepada Allah. Sedangkan mereka sedia akur itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri selalu mengatakan wal khairu fi yadaik. Yang baik itu semua daripada Allah, daripada engkau ya Allah. Wasyarru laisa ilaik. Tapi yang perkara yang buruk itu bukannya engkau yang tentukan, daripada engkau punya. Jadi artinya di sini adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan buruk dan baik itu datang daripada Allah? Bukan. Tapi adab baginda mereka mengatakan yang baik itu daripada Allah, adapun yang buruk itu serahkan kepada makhluk. Okey. Jadi itu disebut an-nimasaniyah syaitan. Ada pun riwayat mengatakan syaitan setiap hari berhempas pulas menggoda, itu tidak dapat dinafikan. Sebab yang itu juga berlaku kepada semua nabi dan berlaku juga kepada semua manusia. Ada bisikan ataupun ada godaan syaitan. Sejak Nabi Adam, permusuhan itu terus berlaku. Adapun syaitan yang menimpakan penyakit itu fahaman yang salah. Syaitan bukannya menimpakan penyakit. Sebab syaitan ini sebenarnya secara bahasa syaitan merujuk kepada sifat. Daripada syaitana, iaitu jauh, menjauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali syaitan yang disebut oleh Nabi Ayub alaihissalam ini merujuk kepada perkara yang menjauhkan aku daripadamu, tetapi sebaliknya yang berlaku Nabi Ayub makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma berbeza sedikit, kalau dulu baginda lebih cergas untuk melakukan ibadat, tapi sekarang cergasnya makin hilang, tetapi aduannya tu makin kuat. Kan? Itu yang disebut dalam surah Sad. Kemudian apa firman Allah untuk sebagai inisiatif kepada Nabi Ayub alaihissalam? Tidak ada masalah tuan. Apa? Better late than never, kan? Okey. Urkub birijlika. Hentakkan bumi dengan kaki engkau. Wahai Ayub alaihissalam. Tapi ini bukannya nak maksudkan, okey, kita akan dapati dalam surah Al-Anbiya disebut wa dzikra lil abidin. Itu pada perspektif seorang hamba. Tapi dalam surah Sad ini pada perspektif wa dzikra li ulil albab. Peringatan bagi ulil albab, orang yang berfikir. Barangkali ini ayat sains, barangkali. Tetapi kita katakan kita jangan tutupkan ruang maksud yang lain. Maksudnya bila dia terpa penyakit je hentak kaki ke bumi. Tidak semestinya begitu. Kan? Tapi ini satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Ayub alaihissalam, urkub birijlika. Nabi Ayub, engkau hentakkan kaki engkau di bumi ni. Okey, apa yang berlaku? Hadza mughtasalun barid. Maka keluarlah air yang sejuk. Maka Allah kata, ini adalah air untuk mandi. Air yang sejuk ini untuk mandi. Wasyarab, dan air yang sejuk ini juga untuk minum. Okey. Jadi huraiannya pada sudut sains, wallahu a'lam. Tetapi kalau berlaku bila kita ditimpa penyakit, tidak semestinya kita disuruh untuk hentakkan kaki ke bumi, kemudian air akan keluar. Kalaupun ada air yang sejuk dalam peti, bukan bermakna air yang sejuk itu kita mandi dan kita minum untuk menghilangkan penyakit. Itu artinya dalam ayat ini Allah senang memberitahu juga kepada Nabi Ayub alaihissalam, Allah tak akan beri begitu saja. Kamu kena usaha juga. Kena usaha juga walau sedikit. Macam mana? Hentakkan kaki. Jadi ada orang yang stroke, ada orang yang tak boleh bergerak. Maka dia kena berjuang juga. Walaupun sehabis mampu yang dia boleh. Walaupun sedikit saja pergerakan yang dia mampu lakukan. Maka buat. Kan? Dan ini satu bentuk usaha yang Allah minta. Allah suruh juga Nabi Ayub lakukan. Dan ayat ini tidak semestinya berlaku kepada semua orang yang ditimpa penyakit. Tapi barangkali dia ada unsur saintifik. Barangkali. Wallahu a'lam. Okey. Urkut birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Allah suruh Nabi Ayub hentakkan kaki, kemudian keluarlah air yang sejuk. Maka mandi dengan air yang sejuk dan minumlah air ini.
Apa yang berlaku? Wa wahabna lahu ahlahu. Dan kami kurniakan kepada Nabi Ayub alaihissalam keluarga baginda. Maka disebut di sini Nabi Ayub sudah mula ada keluarga. Wa mithlahum ma'ahum, bahkan sekali ganda sebilangan yang sedia ada sebelum ini. Rahmatan minna, ini adalah rahmat daripada kami. Wa dzikra liulil albab, dan ini adalah peringatan bagi orang yang berfikir. Di sini dalam uraian tafsir mereka mengatakan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malam. Maka bila kita ditimpa dengan ujian yang sekarang, tidak boleh keluar untuk mencari nafkah. Barangkali ada dalam kalangan kita juga ditimpa dengan penyakit, ditahan di ward, kan? Kemudian ada pula keluarga yang pergi kerana penyakit yang menimpa. Maka caranya adalah ambil pedoman daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Di sini huraian tentang kisah Nabi Ayub ada dijelaskan sedikit dalam hadis Bukhari. Daripada hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, baina ayyubu yaghtasilu uryanan. Ketika Nabi Ayub alaihissalam mandi dalam keadaan telanjang. Ini sebenarnya Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam bab mandi dalam keadaan telanjang. Kan? Tapi ini pada sudut aspek sirah kita boleh ambil pedoman daripada hadis ini. Okey. Maka apa yang berlaku? Fakharra alaihi jaradun min zahab. Maka jatuhlah kepada Nabi Ayub alaihissalam belalang daripada emas. Maksudnya emas itu berbentuk belalang. Emas itu berbentuk belalang. Faja'ala Ayub yahtasi fi thawbihi. Lalu Nabi Ayub yang sedang telanjang ketika itu, baginda segera mengambil pakaian baginda, dan baginda mengambil emas-emas yang dalam bentuk jarat itu, bentuk belalang, dimasukkan dalam pakaian. Maka Tuhan baginda Allah Subhanahu wa taala memanggil Ayub. Alam akun aghnaytuka amma tara? Wahai Ayub, bukankah aku sudah memberimu kecukupan sebagaimana yang kamu lihat? Maka Nabi Ayub jawab, qala bala, bahkan benar. Wa izzatika, dan demi segala kemuliaanmu. Walakin la ghina bi an barakatik. Tetapi aku tidak pernah merasa puas dari limpahan barakahmu. Artinya apa? Nabi Ayub bukannya gilakan harta ketika ini. Sebab banyak keadaan kita dapati Nabi Ayub sangat bersabar ketika diuji dengan ujian, tapi bila Allah turunkan emas daripada langit dan daripada atas, Nabi Ayub segera masukkan ke dalam bajunya, bukan kerana Nabi Ayub gilakan harta, tetapi Nabi Ayub mengandaikan ini adalah barakah Allah. Maka barakah Allah tu yang dia tak puas nak dapatkan. Sebab itu dia segera letakkan baju, kata aku tak pernah puas daripada barakah Engkau ya Allah. Sebab itu Nabi Ayub antara yang tidak meminta untuk ditarik balik penyakit. Dia tak minta untuk ditarik balik penyakit. Sebaliknya hanya mengadu anni masani abdur. Aku ditimpa dengan abdur, ujian. Okey. Sekarang kita lihat pula hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Okey, di sini ada sedikit kesilapan. Radhiyallahu an. Sepatutnya di sini space ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bainama Ayyubu yaghtasilu uryanan. Ketika Nabi Ayub alaihissalam mandi dalam keadaan telanjang, kharra alaihi rijlu jaradin min dhahab. Turun kepada baginda alaihi salatu wasallam emas daripada emas yang berbentuk kaki belalang. Faja'ala yahti fi thawbih. Segera Nabi Ayub alaihissalam mengumpulkan ke dalam bajunya. Fanadahu rabbuhu ya Ayub. Kemudian Allah memanggil Nabi Ayub, wahai Ayub, alam akun aghnaytuka amma tara? Bukankah aku telah mencukupkanmu sebagaimana yang kamu lihat? Nabi Ayub jawab, qala bala. Bahkan benar ya Allah, ya Rabb, walakin la ghina li an barakatik. Tapi aku tak pernah puas daripada barakahmu ya Allah. Jadi kita dapati Nabi Ayub alaihissalam, apa kurniaan Allah yang diberikan kepada baginda segera dapatkan, baginda segera ambil. Ini tidak dalam kalangan masyarakat kita ada yang ketika Grab food datang lambat sedikit,
kan, nak tunjukkan rasa marah kita pada GrabFood rider, kan, kita campakkan makanan. Bukan begitu cara mengambil nikmat yang Allah berikan. Ambil harta yang ada, ambil sebaik mungkin, kan, dan anggapkanlah ini adalah mudah-mudahan ia menjadi barakah untuk kita, kan. Kalaupun bukan rezeki kita, barangkali ia rezeki orang lain, tetapi melalui kita. Maka di sini Nabi Ayub alaihissalam, cara baginda ini sangat sangat baik untuk kita ambil pedoman bahawa apa yang Allah berikan kepada kita, kita ambil sebaik mungkin. Ini doktor bagi ubat kepada kita. Doktor bagi ubat sebaiknya adalah bila doktor katakan ubat ini perlu dihabiskan, maka habiskan ubat itu, usaha untuk habiskan mengikut kata doktor tu, kan. Ataupun ubat itu janganlah dibuang. Nah, okey. Ini disebut walakin la ghinali an barakati. Artinya apa? Dalam kita berusaha mencari harta pun begitu, tidak ada masalah untuk mengumpulkan harta. Yang menjadi masalah adalah bila hati sentiasa berfikir tentang harta. Okey, itu yang menjadi masalah. Jadi sebab itu disebutkan begitu. Dan dalam surah Sad, kita sambung sikit lagi ini satu ayat, mudah-mudahan kita dapat kefahaman yang jelas tentang Nabi Ayub alaihissalam. Dan kami perintahkan lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam, wa khudh biyadika, dan ambillah dengan tanganmu, dirsan. Dirsan ni apa? Dirsan ni segenggam. Genggaman, satu genggam yang cukup dengan satu genggam, dengan satu tapak tangan. Itu dirsan. Jadi itu samakan dengan seikat jerami, kan? Jerami ni apa sebenarnya? Jerami. Saya Google kejap jerami ni apa sebenarnya? Jerami. Okay. Puan mungkin boleh bantu saya tulis pada ruangan komen apa itu jerami. Okey, dia seikat jerami adalah hasil samping usaha pertanian berupa tangkai dan batang tanaman yang telah kering. Okey. Tapi kalau secara huraiannya dirsan adalah segenggam yang boleh digenggam dalam pada tangan, pada tapak tangan. Okey, itu masuk dirsan ya. Jadi barangkali ia adalah daripada satu genggam dahan pokok ataupun ranting pokok. Jadi itu dirsan, artinya satu genggam ranting pokok yang boleh digenggam. Maka Allah meminta Nabi Ayub ambil satu genggam ranting pokok tu, seikat ranting pokok, untuk dipukulkan menggunakan itu. Tapi di sini disebut kemudian pukullah isterimu dengannya. Ini adalah huraian tafsir sebenarnya. Huraian tafsir, pukullah isterimu dengannya. Isterimu dekat sini ni. Sebab dalam Al-Quran tidak mengatakan fadribha, pukullah ia, perempuan itu. Sebab dalam riwayat yang lain mengatakan Nabi Ayub alaihissalam pernah berselisih dengan isteri baginda. Sebab apa? Selepas 7 tahun iblis mendatangi isteri baginda. Sebagaimana yang berlaku, iblis berusaha sehabis mungkin untuk menggoda Nabi Ayub tapi tidak berjaya. Dalam riwayat yang kita katakan tidak ada sandaran ini, maka apa yang berlaku, para syaitan mereka berbincang. Dalam kalangan mereka berbincang. Jadi bila berbincang, dia tanya balik, macam mana kita dahulu kita goda Nabi Adam AS? Maka apa kata mereka? Jerami biasa digunakan untuk membuat guni. Terima kasih Puan Azlina binti Abdul Aziz. Ya. Ya. Jadi kita katakan di mana tadi? Okey, yang mana iblis pernah berbincang bersama dengan syaitan yang lain. Bila berbincang bersama syaitan yang lain, tanya macam mana dahulu iblis boleh menggoda Nabi Adam? Maka iblis jawab, dulu aku goda Nabi Adam melalui Hawa. Kan? Daripada Hawa itu, kemudian apa yang berlaku? Adam tergoda sekali, terpedaya sekali.
Maka ketika itu iblis syaitan bersorak kata, barangkali bila kita goda Nabi Ayub AS melalui isterinya itu yang bernama Rahmah itu, barangkali berhasil. Itu riwayat yang tersebut. Maka apa yang berlaku? Iblis mendatangi Rahmah, isteri Nabi Ayub AS, dikatakan kepada kepada Rahmah, ini dah 7 tahun, suami engkau Nabi, takkanlah Allah uji Nabi kau begitu. Kalaulah dia Nabi, kenapa ujian ni begitu berat? Walaupun 7 tahun, kenapa tak selesai masalah ni? Kan? Bahkan keluarga hilang. Bahkan bukankah Nabi ini tidak diuji tidak diuji dengan penyakit? Itu uraian yang disebut uraian yang kita katakan tidak ada sandaran. Maka ketika itu Rahmah termakan dengan bisikan tersebut. Dia datang kepada Nabi Ayub dan dikatakan dalam riwayat tersebut Rahmah ni sangat salihah. Tapi datang kepada Nabi Ayub, minta Nabi Ayub supaya doalah supaya Allah kurniakan balik harta, datangkan balik anak, kemudian berikanlah balik kesihatan. Di situlah Nabi Ayub jadi marah. Nabi Ayub jadi marah, Nabi Ayub bersumpah, dia kata, lepas ini kalau aku sihat, aku akan pukul engkau dengan 100 batang. Sebut mi'ata saut, dengan 100 batang. Maka terkejut Rahmah ketika itu, sebab Rahmah dia hanya menyuarakan sahaja, tetapi bukanlah bererti dia menyangkal ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Ayub adabnya sangat tinggi kepada Allah, sehingga Nabi Ayub kata 70 tahun kita hidup dengan kaya raya, takkanlah 7 tahun ni kita tak dapat hadapi dengan baik, kan? Itu kata Nabi Ayub dalam riwayat tersebut. Maka disebab itu adanya kalimah sumpah di situ. Ada sumpah, adanya pukulan kaitannya. Sebab itu mereka ada setengah huraian tafsir mengatakan ini berkaitan dengan isteri, maka Allah kata kemudian pukullah isterimu, fadribha, dengan erti kata pukullah isterimu dengan segenggam seikat ranting pokok. Okey, wala tahnath, dan jangan lawan sumpah tu, jangan rosakkan sumpah itu. Tapi ada baiknya kita ambil daripada Al-Quranul Karim tanpa kita belok kiri belok kanan kepada riwayat yang tidak ada sandaran. Iaitu barangkali berlaku peristiwa antara Nabi Ayub dengan seorang manusia. Dan seorang manusia itu Allah tak jelaskan dalam Al-Quran. Tak maklumkan siapa. Dan tak maklumkan itu isteri ke siapa. Jadi kita ambil pandangan itu sebaiknya, kan? Maka dalam bila berlaku peristiwa tersebut dan Nabi Ayub AS bersumpah untuk pukul dia, maka Allah suruh Nabi Ayub pukul dengan seikat ranting pokok dhil kat sini. Jadi kita katakan di sini adalah lebih baik kita terjemahkan, kita huraikan ayat ini tanpa kita melibatkan dengan isteri Nabi Ayub. Kerana barangkali kita risau, kita menuduh menuduh Nabi Ayub dengan perkara yang tidak betul tentang Nabi Ayub. Yang kedua, kita risau kita menuduh isteri Nabi Ayub dengan perkara yang tidak betul tentang isteri Nabi Ayub. Jadi sebab itu ada baiknya kita ambil secara literal saja bila tidak ada huraian yang lain. Dia tidak ada huraian lain. Jika ada huraian lain daripada dalil yang lain, maka kita ambil manfaat daripada dalil tersebut. Inna wajadnahu sabira. Di sini Allah iktiraf Nabi Ayub AS ni kami dapati beliau ini, Nabi Ayub ini adalah seorang yang sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba Nabi Ayub. Innahu awwab, dan Nabi Ayub ini merupakan awwab, sentiasa merujuk kembali. Tuan-puan, jika amati dalam surah Sad banyak kalimah awwab disebut. Disebut juga kepada Nabi Daud, disebut juga kepada Nabi Sulaiman AS tentang awwab ini. Mereka bertiga, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, semuanya memiliki ciri awwab. Maka dalam riwayat Israiliyat, mereka cuba mengkaitkan awwab ini, mereka terjemahkan awwab ini bertaubat sungguh-sungguh. Tawab bertaubat sungguh-sungguh, tapi awwab ni lebih sungguh-sungguh berbanding tawab. Itu dalam satu sudut uraian. Sehingga mereka kaitkan, maka barangkali Nabi Daud ni ada kesalahan yang sangat berat. Nabi Sulaiman ada kesalahan yang sangat berat. Begitu juga Nabi Ayub AS ada kesalahan yang sangat berat, sehingga Nabi Ayub awwab, bertaubat sungguh-sungguh. Lalu adalah riwayat mengatakan Nabi Ayub pernah melakukan sekian. Tapi kita katakan dalil itu tidak ada sandaran yang kuat, ada baiknya kita letak tepi, kita utamakan dalil yang lebih jelas, iaitu daripada Al-Quranul Karim dan hadis yang sahih. Maka dalam hadis ini, dalam Al-Quran ini sebut innahu awwab. Awwab ini ada terjemahan yang lain, bukan semestinya, bukan satu-satunya maksud yang bermaksud taubat sungguh-sungguh, tapi awwab juga bererti bertasbih. Awwab juga arti banyaknya bertasbih.
Awab datang daripada kalimah aba. Apa maksud aba? Aba ni pulang. Pulang ataupun ulang. Bila sebut awab, dia banyak pulang. Sebab bila sebut banyak pulang ni, ada yang mengatakan ini bertaubat sungguh-sungguh. Kerana pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada yang mengatakan awab ini sebab dia banyak ulang. Ulang apa? Ulang tasbih. Maka Nabi Ayub AS, innahu awab. Pedoman yang kita dapati adalah Nabi Ayub AS. Dia sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan ibadatnya. Ataupun kita katakan dia sentiasa bertasbih, kan, berzikir kepada Allah. Maka ruang yang ada dalam tempoh ini, kita diuji dengan dur, kan. Sama ada tidak semestinya pada sudut penyakit, tapi pada sudut harta dan sebagainya, pada sudut kebebasan. Kebebasan itu juga tidak bebas itu satu bentuk kesempitan, kan. Maka banyakkan yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dan tawassul dengan sifat Allah Arhamur Rahim. Tawassul dengan sifat Allah Arhamur Rahim. Maka selitkan dalam doa kita wa anta arhamur rahim. Yang kedua, kita dapati walau apa pun yang berlaku, apa yang kita pernah sumpah, kan, kita cuba jangan merosakkan sumpah kita. Tetapi di sini yang disebut dalam ayat ke-44 ini, kita tidak tahu sumpah itu sumpah yang baik ataupun sumpah yang buruk. Tapi Allah suruh laksanakan sumpah itu. Berbanding kalau sumpah itu jelas sumpah yang buruk, maka kita wajib tolak jika bertentangan dengan syariat. Contoh mencederakan nyawa, kan. Mencederakan nyawa itu adalah bertentangan dengan syariat. Maka dia tidak boleh kita mengamalkan sumpah itu, kan. Okey, kemudian kena banyak bersabar sebagaimana kisah Nabi Ayub AS, dan kena banyakkan awab, kena banyakkan berzikir ataupun bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan lagi, sikit lagi slide saya ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tuan-puan, mungkin tuan-puan boleh kongsikan apa pandangan tuan-puan tentang kisah Nabi Ayub. Siapa tahu rakan-rakan kita boleh ambil manfaat daripada perkongsian tuan-puan, rakan-rakan pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun jika ada soalan, silakan dalam ruang yang ada ini. Alhamdulillah, jika tidak ada, mungkin lepas ni boleh lontarkan pada masa akan datang, kan. Wallahu taala alam. Saya mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan diri saya. Jika ada kesalahan ataupun kesilapan pada fakta-fakta yang saya bentangkan tadi, mohon tuan-puan betulkan saya. Saya pun sedang belajar dan saya boleh belajar daripada tuan-puan, insya-Allah. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.